Duduknya saya di sini adalah untuk menceritakan pantang larang yang sebenar-benarnya yang tak boleh anda buat pada kereta gear automatik. Number 1. Yang pertama, di traffic light ini selalu menjadi perdebatan. Sebenarnya kita nak kena pakai gear yang mana ni? Nak pakai P ke? Nak pakai N ke? Nak pakai D? Jawapan dia, terpulang. Yang mana-mana pun boleh. Tetapi, yang terbaik. Okey, kita cakap yang terbaik ialah gear N. Sebab, D salah ke? Tak. Dia tak salah. Tapi, N tidak menstreskan mana-mana bahagian kereta. Kalau kita compare dengan D, okey, N ni tentu akan menjadikan gearbox kita tahan lebih lama. Dan ada juga pertikaian, dia kata, oh, bukankah gearbox moden sekarang ni dah ada safety mechanism dekat dia punya D apa semua? Ya, saya bercakap ini secara general. Daripada transmission zaman kancil, Wira dulu sampai ke transmission zaman moden. And dia tidak akan menstreskan mana-mana bahagian kereta. Stres? Stres macam mana tu? Okey, kalau kita pakai D, kita kena tekan brake dan D tu sendiri dia engage gear dalam gearbox. Kita akan menstreskan gearbox, menstreskan brake, caliper, brake pad dan juga bila kita tekan brake, lampu belakang nyala je gitu kan. Kalau ada pilihan, pakai je lah kan. Senang kan? Number 2. Yang kedua, parking brake ataupun handbrake. Apa kaitan dia dengan gear automatik? Okey, ini adalah salah satu tabiat yang mungkin ramai orang tak sedar dia buat. Macam mana cara anda berhenti bila nak parking? Apa gear yang anda letak? Okey, dia sebenarnya macam ni. Ikut susunan dia, kalau kita nak berhenti masuk parking, kita berhenti. Sebaik saja masuk parking, brake tu kita kena hold dulu. Dan bukan masuk parking, kita kena tarik handbrake ataupun parking brake dulu. Bagi tayar belakang kita lock dulu. Jadi dia ada lock dekat tayar, barulah kita masuk dekat parking brake, dekat P tu. Sebab apa? Okey, kalau kita masukkan dekat P dulu, bermakna mekanisme untuk mengunci transmisi tu dia akan kunci dan lock tayar depan. Kalau kita turun bukit ataupun naik bukit, ini tidak bagus, mendatangkan beban pada kita punya gear auto tadi. Satu lagi, jangan sekali-kali masukkan P waktu kereta masih bergerak. Yang ini juga ramai orang tidak sedar. Terutamanya kawan saya iaitu Jamizan Abu Bakar. Dia memang jenis huru-hara kalau bawa kereta. Sampai cepat-cepat dia nak berhenti masuk P, tarik kunci semua. Tak. Sebenarnya kena pastikan kereta tu betul-betul dah berhenti, dah tarik handbrake, baru masuk kat P. Sebab the moment kita masukkan P waktu kereta, walaupun tak ada gear, dia bergerak sikit, perasan tak ada kelakak, dia berhenti. Itu kalau selalu buat, insya-Allah gearbox tak lama dah. Number 3. Yang ketiga, dia gunakan N neutral tu untuk turun bukit. Boleh ke tidak? Secara teorinya memanglah boleh. Bila kita turun bukit, RPM tu turunlah sebab N tak ada gear dan jimat minyak. Kalau dekat KL Karak kan, daripada Genting Highland turun kat corner yang nombor 2 tu, kita boleh pakai N dan boleh berlayar sehingga mungkin sampai dekat RNA Gombak sebab dia memang landai terus turun bukit. Tapi ada dua situasi risiko. Yang pertama, enjin kita langsung tiada engine braking. Sekiranya berlaku macam kecemasan ke, tiba-tiba kita nak brake, load daripada enjin tu langsung tak ada untuk membantu kita memberhentikan kereta. Dan ini memang sangat bahaya. Apatah lagi bila kita turun bukit tu dah boleh speed sampai 90-100. Bahaya. Dan satu lagi, sewaktu kita berlayar tadi kan, 80-90, RPM kita rendah. Dan bayangkan tiba-tiba kita masuk gear. Okey, gear-gear dalam transmisi automatik ni dicipta untuk bertukar mengikut RPM, mengikut load. Tapi bila kita load tak ada, kita masuk, sebenarnya gear tu dia tak tahu nak duduk dekat gear berapa. Kalau untuk transmisi yang bijak, okey, dia boleh match terus dengan gear yang sesuai, gear yang tinggi apa semua. Tapi kalau kereta-kereta teknologi lama, kita masuk tu, tiba-tiba dia pong terus ke gear paling bawah. Itu pun tidak bagus juga kepada kesihatan gearbox kita. Number 4.
Yang keempat, kalau kita naik bukit ni ada orang tanya, bang, kita nak pakai gear yang mana ni? Nak pakai D ke? Nak pakai L2 ke? L3? Okey, macam ni. Dalam gearbox gearbox model lah kita cerita kan. Kalau dalam D sekarang ni, dia ada mungkin ada 3 mode lah. Ada eco, ada power, ada comfort. Jadi, pertukaran gear tu adalah berdasarkan mode driving yang kita ada tu. Kalau eco, dia tukar lambat lah. Kalau power, biasanya gear tu akan bertukar lebih awal sebab dia nak bagi torque dalam RPM yang awal. Ada juga sistem transmisi D yang dia belajar daripada cara kita bawa kereta. Kalau kita jenis yang agresif, sebenarnya bila kita bawa, dia dah tahu dah, okey, orang ni memang jenis huru-hara bawa kereta, dia bagi tukar gear tu lambat-lambat sikit, dia bagi dekat RPM. Kalau orang tu jenis bawa relax, dia bagi tukar tu cepat-cepat supaya enjin lebih economical. Tapi tak menjawab lagi ni soalan tadi tu. Naik bukit, nak pakai gear apa? L2 ke? L3 ke? D? Sebenarnya mana-mana boleh pakai. Tak ada betul, tak ada salah. Tapi, kalau kita biasa dekat jalan tu, kita dah tahu curve naik bukit dia, landai dekat mana, turun dekat mana, naik dia dekat mana kan. Kalau kita pakai L2 atau L3 atau gear-gear bawah ni, kita boleh matchkan dengan kelajuan kita. Jadi tak akan berlaku gear hunting. Kalau kita tak biasa dengan tempat tu, pasal tak kalau kita tekan gear D, tapi bila kita lepas sikit minyak, dia terus masuk gear atas. Jadi bukit tak habis lagi. Tekan lagi. Dah macam orang tak reti bawa kereta. Sebab transmission tadi mengikut load, mengikut beban RPM. RPM pula dia ikut pula beban yang dia nak memanjat bukit tadi. Jadi soalan dia, berbalik yang tadi lah. Gear mana nak pakai? Sebenarnya mana-mana gear pun kita boleh pakai. Tak ada betul, tak ada salah. Cuma kalau kita pakai gear yang bawah, pendakian kita lebih lancar dan juga lebih cepat. Kalau nak pakai D pun, tak ada masalah. Jangan gaduh-gaduh lah. Yang kelima, ada orang tanya, kalau kereta auto ni bang, macam mana kalau kita nak race? Macam mana Alza Silver tu dia boleh menang dengan Alza 001? Nak tahu rahsia dia? Ada rahsia dia. Okey, kalau kereta manual, cara kita nak speed up dekat traffic light ke, dekat drag race ke kan, kita start engine, tekan clutch, masuk gear, rev tinggi kan, lepas tu kita launch. Kereta auto macam mana? Bukan kita tekan minyak, masuk gear. Jahanam lah gearbox macam tu. Okey, cara dia ialah, enjin tengah idle, masuk gear dulu. Lepas tu tekan brake. Tekan brake baru rev. Rev ni bergantung pada kereta lah. Kalau kereta-kereta yang ada cut off apa semua tu, dia takkan bagi rev tinggi juga. Tak kisah berapa tinggi yang kita boleh rev, masa nak launch barulah kita lepaskan brake. Barulah kereta tu boleh launch dengan lancar. Kalau ada launch control, lagi bagus. Itulah dia rahsia Alza VTEC Tech menewaskan Alza 001 Abanggan Pandu lalu. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get. Okey, itulah tadi 5 pantang larang ataupun tip jangan dibuat pada kereta bertransmisi automatik. Transmission automatik ni adalah programmable transmission, iaitu transmisi yang memang dah ditetapkan. Sistem tu sendiri dah tahu kat mana gear tu perlu ditukar daripada gear 1, 2, 3, 4 ataupun CVT, whatever lah. Programmable system. Okey, untuk memudahkan kita, untuk memudahkan memandu sebab tak payah nak tekan clutch macam kereta manual apa semua kan. Jadi, kesimpulan dia daripada semua benda yang kita bincangkan tadi, kalau kereta anda adalah kereta-kereta biasa, kita bukan bercakap tentang kereta performance macam AMG, M3, VTEC apa semua tu kan. Okey, kereta-kereta biasa ni kalau automatik, bawalah secara berhemah. Jangan selalu tukar dekat RPM 18,000, 21,000 semua kan. Jangan tukar. Dia bawa relax-relax je, tekan sikit-sikit baru gear tu bertukar dengan semua. Jangan tukar dekat RPM tinggi. Itu yang buat selalu gearbox tidak tahan lama. Kalau anda mendengar nasihat-nasihat daripada kami, insya-Allah gearbox anda akan bertahan 1000 tahun lagi. Okey,